أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sadaqallahul azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Ubudiah Ahli Jatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dipertemukan untuk sama-sama kita bangun mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berkenalan dengan tuan-tuan. Nama saya Azrin bin Maisa, atau dikenal sebagai Dai Azrin. Berumur 24 tahun, asal Bagan Serai, Perak, duduk di Setia Alam, dan masih lagi belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini kita nak tengok satu pesan pada kita petik dari kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan di rumah ada simpan kitab Tanbihul Ghafilin, balik nanti boleh rujuk pada bab menyempurnakan solat. Tengok di ujung sekali bab itu, dia ada satu pesan dari seorang hakim yang mana menyebutkan, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat ramai orang melakukan 6 perkara. Maka bila mana kamu melihat orang melakukan 6 perkara, maka kamu sibukkanlah diri kamu dengan 6 perkara yang lebih penting daripada itu. Bila mana Abu Laits Al-Samarqandi, dia letakkan bab itu di ujung. Bila dikumpul menjadi satu karangan, pada bab itu dia letakkan bab 6 perkara yang lebih penting untuk kamu lakukan setelah kamu melihat 6 perkara yang orang lain buat. Lalu bila mana ditanya kepada hakim tersebut, wahai tuan, apa 6 perkara yang orang selalu buat? Dan apakah 6 perkara yang lebih penting untuk kami buat? Lalu hakim ni menjawab satu persatu dengan jawapan yang orang rasa macam mudah untuk dibuat, tapi nak laksanakan cukup payah. Bila didengar rasa macam mudah, tapi bila mana nak dibuat sangat-sangat payah. Hakim ni kata, yang pertama, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat orang lain sedang sibuk memperbanyakkan amal. Orang lain duk buat amal banyak. Daripada bangun pagi sampai ke tidur balik, yang wajib sampai yang sunat-sunat, ditambah-tambah pula lagi dengan amalan-amalan sampingan hak baik-baik. Banyak buat amal. Dia kata bila mana kamu melihat manusia sedang sibuk melakukan amal, banyaknya buat amal, maka kamu sibukkan diri kamu menyempurnakan amal. Orang lain dah banyak buat, dah bagus, tetapi berapa ramai orang yang buat tak sempurna. Dia sembahyangnya lagu mana, soal baca Qurannya lagu mana, hak buat baiknya macam mana, amalan banyak tetapi tak pernah fikir adakah sempurna ataupun tidak. Jadi nombor satu, hakim ni kata, kamu sempurnakan amal yang telah kamu buat. Tengok pada sembahyang, ambil hak mudah-mudah sudah, hak dekat-dekat contoh. Tengok pada sembahyang, berapa ramai orangnya sembahyang tapi tak sempurna. Dia rasa diri dia dah habis sempurna bila mana melakukan ibadat. Tapi tengok di sisi Allah, amalan punya banyak yang tak sempurna. Berapa banyak yang ada cacat celah. Bermula daripada wuduk sampai selesai salam, 60 tahun sembahyang, tak pernah cek adakah sempurna ataupun tidak. Daripada sudut bacaan, daripada sudut pergerakan, tindakan, kelakuan, niat dan sebagainya.
Dia tak pernah cek adakah elok ataupun tidak. Dia sembahyang berapa lama dah ambil wuduk, tapi dia tak pernah tengok bagaimana yang dikatakan wuduk dengan sempurna. Apa sunat-sunat yang ada pada wuduk. Dia basuh pada muka serupa mana menampar pipi. Nabi kata jangan ambil wuduk menampar-nampar muka, jangan. Ambil elok-elok, sapu elok-elok di muka, sapu bagi rata. Bila basuh di tangan, sapu bagi elok. Bila basuh bahagian kepala, sapu bagi baik. Bila basuh bahagian telinga, bagi elok, bagi rata. Kaki pun bagi elok, bagi rata. Barulah masuk ke dalam solat dalam keadaan yang penuh sempurna. Itu belum lagi dia tengok ketika mana nak sembahyang. Tengok pula bila mana nak sembahyang, start dia nak angkat takbir sampai dia nak habis salam. Bagaimana dia punya solatnya itu. Daripada niat dia cek. Ada orang yang mana dia sembahyang, niatnya lain. Mungkin ada orang yang sembahyang niat kerana manusia. Ada orang yang sembahyang niat kerana sesuatu. Ada orang yang sembahyang dia niat sebab hanya ikut orang. Ada yang dia sembahyang hanya mengisi masa lapang. Dan ada yang sembahyang betul-betul mengabdikan diri pada Allah. Kita yang mana satu? Kadang-kadang kita kata aku fikir aku sembahyang ni betul-betul lillahi ta'ala dah. Tapi malaikat kata hang bohong. Angkat takbir punya elok Allahu Akbar. Bila niat tu lillahi ta'ala. Tapi malaikat kata kamu bohong. Dalam hati ku tahu. Allah tahu dalam hati tu kamu bohong. Sebut saja di mulut lillahi ta'ala. Tapi dalam hati ada benda lain. Ada yang sembahyang linnas, lid dunia. Kerana manusia, kerana dunia. Dia ada sebab-sebab lain sembahyang. Ada kepentingan pada dunia. Tapi dia tak ada satu sembahyang yang lillahi ta'ala. Tu pun nak kena cek juga. Berapa lama dah sembahyang tapi tak pernah langsung terdetik dalam hati, sembahyang kerana Allah. Dalam sembahyang pula bagaimana khusyuknya tak pernah dapat, sempurnanya tak pernah dapat. Ada orang yang mencuri-curi dalam sembahyang. Sebab tu bila mana solat tapi tak pernah mengubah apa-apa dalam hidup. Sebab ada benda yang tak kena pada sembahyangnya. Itu baru nak cek pada sembahyang. Sebab tu hari tu saya ada orang sebut, dia kata zaman sekarang ni orang dia bila mana semayang. Bila mana dia semayang, dia ni ada 3 jenis zaman sekarang. Zaman hak moden, zaman sekarang ni semayang ada 3 jenis. Semayang tunggu 3 jenis. Yang pertama ada orang yang dia semayang, dia tunggu azan. Apa? Ingat apa dia? Zaman sekarang ni dia orang, ada yang semayang dia tunggu 3 jenis. Ada yang semayang tunggu azan. Ni nama dia manusia bagus, ranking nombor 1, hebat. Semayang tunggu azan. Waktu subuh pagi-pagi atas azan dia dah bangun. Dia dah mandi, ada bawa sejadah, dah siap pakai jubah, baju dah siap gosok. Dia tunggu azan je. Masuk aja azan dia semayang. Bila Tok Imam naik aja tempat imam, dia dah start dah duduk di belakang standby nak semayang. Ni golongan nombor 1. Semayang tunggu azan, tunggu Tok Imam. Yang kedua ada golongan yang dia semayang tunggu orang. Tunggu orang. Kalau orang semayang, dia semayang. Kalau orang tak semayang, dia tak semayang. Kalau orang semayang cepat, dia semayang cepat. Kalau orang semayang lambat, dia semayang lambat. Semayang tunggu orang. Dan ada pula golongan yang ketiga, semayang tunggu iklan. Kita bahas semayang tunggu iklan. Maksud semayang tunggu iklan ni, dia tengok cerita, iklan baru semayang. Kalau tak iklan, tak semayang. Kalau cerita tu sejam tak ada iklan, sejam tak semayang. Kalau cerita tu 2 jam tak ada iklan, 2 jam tak semayang. Tengok hak jenis nombor 3, semayang tunggu iklan. Kita yang mana satu, fikir-fikir lah. Kadang-kadang kita jadi nombor 1, kadang-kadang kita jadi nombor 2, hak nombor 3 boleh jadi. Kadang-kadang 3 jenis pun kita ada. Jenis semayang ada tunggu-tunggu. Baik. Tu baru tengok nombor 1. Hakim tu kata banyaknya buat amal tetapi tak ramai yang menyempurnakan amal. Maka bila mana kamu tengok ramai orang duk buat amal, kamu fikirkan pada diri kamu untuk menyempurnakan amal. Yang kedua, dia sebut bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat orang lain sedang sibuk memperbaiki zahir, memperbaiki luaran. Ni tuan-tuan dah masuk tahun baru hari 4 Muharram ke apa? Dah masuk tahun baru. Duk fikir apa benda aku nak ubah. Perbaiki juga yang disebut sebagai zahir dan batin. Bila kita ni fikir duk sebut perbaiki zahir, kita perbaiki luaran. Daripada pakaian kita, muka kita, apa yang ada dalam hidup kita, kita perbaiki.
daripada harta benda membawa ke diri sendiri, semua kita perbaiki. Tapi yang disebut, bila mana kamu lihat orang lain sedang sibuk memperbaiki zahir, maka kamu sibukkanlah diri kamu memperbaiki batin. Makna memperbaiki batin ni dua. Satu, memperbaiki hati. Yang kedua, perelokkan akhlak. Baiki hati, buang sifat-sifat yang buruk ada dalam hati. Sangka buruk, ujub, takbur, riak, sum'ah. Buang hak yang tu. Ini kita duk buang benda-benda yang tak elok dalam rumah kita, tu dah bagus. Tapi yang nak buang benda-benda tak elok ada dalam diri, yang tu yang payah. Buang satu persatu, buang sifat buruk itu supaya kehidupan jadi baik. Bila mana sifat buruk tu dah tak ada dalam hidup, itulah yang menjadikan akhlak kita akhlak baik. Ni kita duk sibuk mencantikkan muka, kan tak bagus-bagus, bagi elok muka, bagi putih, bagi segak. Tapi perangai kita tak bagi elok. Orang tu bagi elok dia punya pakaian dia, kalau kedut dia setrika lain, kalau kotor dia tukar hak baru, kalau koyak dia beli hak lain. Tapi akhlaknya itu compang-camping, dia tak nak bagi elok pula. Bila mana duduk dengan orang-orang tak suka, bila mana datang jumpa orang-orang tak boleh stay lama, sebab perangai. Mungkin kadang-kadang kita punya akhlak. Akhlak ni dia boleh tengok daripada 3, bukan pada 1. Bukan kita kata perangai dia baik, dia orang berakhlak baik. No. Oh, dia ni perangai dia elok, perangai dia baik, dia ni orang berakhlak ni. Bukan, belum. Bila mana nak tengok orang ni berakhlak ataupun tidak, dia boleh lihat pada 3. Yang pertama boleh tengok pada wajah, yang kedua boleh tengok pada lisan, dan yang ketiga boleh tengok pada tingkah laku. Kalau lengkap 3-3 ni baik, barulah dia boleh dipanggil sebagai orang yang akhlak baik. Kita tengok dalam kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diceritakan kalau orang tu tak suka pada Nabi, dia hanya dengar mulut orang, dia tak suka pada Rasulullah. Tapi kalau dia jumpa depan Nabi Muhammad, ada kemungkinan dia akan jatuh cinta pada Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad belum lagi bercakap, tengok muka pun orang dah jatuh cinta. Kita baru-baru ni sambut Ma'al Hijrah. Dalam peristiwa Ma'al Hijrah ada satu kisah yang kisahnya tu kecil, tapi manfaatnya besar. Ketika mana Nabi Muhammad SAW nak sampai ke kota Madinah, berita Nabi Muhammad nak sampai ni sampai dulu sebelum Nabi Muhammad sampai. Berita nak berhijrah tu sampai dulu. Ya, sampai dulu berita, orang duk bising-bising. Oi, Muhammad nak mai, Muhammad nak datang. Lepas tu ada pula hak jenis tak apa suka kata, kalau Muhammad mai jangan percaya. Kalau Muhammad mai jangan dengar apa dia cakap, dia bohong. Bila mana orang bising-bising tentang Nabi Muhammad nak sampai, didengari oleh satu telinga tu adalah kepunyaan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia bukan Islam, dia pendeta dalam Yahudi dan dia alim kitab Taurat. Bila mana dia alim kitab Taurat, dia kenal ciri-ciri Rasulullah. Bila mana dia dengar kata ada seorang lelaki nama Muhammad nak sampai ke kota Madinah dan dia datang dari Mekah, dia sebut pada orang yang bising-bising, tak suka, kata benda-benda buruk tu dia sebut. Dia kata, aku tak akan percaya apa yang kamu sebut selagi mana aku tak tengok siapa dia Muhammad. Aku tak akan dengar apa yang kamu kata selagi mana aku tak jumpa siapa dia yang disebut sebagai Muhammad. Dia nak tengok depan-depan. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, dia bukan Islam. Tapi dalam hati dia, dalam diri dia, dia ada satu sifat yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Allah kata, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu orang bawa berita pada kamu, siasat dulu. Jangan terus ambil, jangan terus percaya. Jadilah orang yang ada prinsip. Bila orang datang bawa berita, tak payah terus percaya bulat-bulat. Kita hari ni bila datang orang bawa berita pada kita, kita tak selidik baik ke, buruk ke, betul ke, sahih ke, tidak ke. Kita dengar terus percaya. Patut selidik dulu. Tak kisahlah yang bawa tu siapa, ke hak orang baik ke, hak orang baru kenal ke, hak lama kenal ke. Pergi tengok, selidik dulu berita hak dia bawa. Ni Abdullah bin Salam buat. Dia kata, aku takkan percaya selagi mana aku tak tengok siapa dia Muhammad. Pendekkan cerita, Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, orang tolak al-baduru alaina.
Bila sampai saja dia duduk tengok, dia kata, oh ni dia, depa kata Muhammad. Oh yang ni kot, depa kata Muhammad. Dia tengok dari jauh. Bila mana sampai, dia dah ada satu perasaan, oi lain macam dia. Bila mana Nabi Muhammad turun dari tunggangan, dia tengok Nabi Muhammad turun, dia kata, aku tak pernah tengok mana-mana orang yang turun daripada tunggangan sesopan ini. Aku tak pernah tengok orang datang ke sini ataupun di mana-mana tempat aku pergi, dia turun daripada tunggangan sesopan ini. Penuh ihsan kepada tunggangan. Dia kata, aku tak pernah tengok orang beradab macam ni turun pada tunggangan. Dia tengok yang tu ya, dalam hati ni dah timbul satu perasaan, oi, lelaki ni lain macam ni. Dia ni lain pada lain ni. Sifat dia lain pada lain ni. Hebat sungguh dia ni. Dia jatuh cinta tengok, baru tengok Nabi Muhammad turun pada tunggangan. Tu jatuh cinta. Kita main masjid ni mutu, ada orang jatuh cinta. Turun pada mutu, bawa mutu, pakai mutu. Ada orang rasa macam, Allah, bagusnya untuk imam. Ada? Mana ada? Ni turun pada tunggangan, jatuh cinta Abdullah bin Salam. Baru tengok perangai, tak cakap apa lagi. Sampai-sampai dah jatuh cinta, tengok perangai dah jatuh cinta, tak cakap apa lagi. Belum bercakap. Dia tunggu pula Nabi Muhammad bagi ucapan. Bila mana Nabi Muhammad turun pada tunggangan, awal-awal Nabi kata dekat orang-orang yang berada di Madinah. Nabi kata, ayuhan nas, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail, wan nasun niyam, tadkhulu jannata bisalam. Nabi kata, wahai manusia, sebarkan salam, berilah orang makan, sambung silaturahim, dan solat malam tak kala orang lain sedang tidur. Masuklah kamu syurga dalam keadaan sejahtera. Orang yang dengar tu rasa macam, wow, wow, wow. Abdullah bin Salam kata, ni sekali lagi, aku tak pernah tengok mana-mana orang yang datang ke sini bagi satu ucapan yang tak ada puji diri sendiri, tak angkat diri sendiri. Sebaliknya dia bagi satu ucapan yang nak tolong orang. Dia kata, aku tak pernah tengok orang macam ni. Dalam empat benda yang Nabi sebut tu, di hujungnya kamu masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Nabi kata nombor satu, sebarkan salam. Sebab tu ada orang tanya, ada apa dalam bila mana Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, apa benda yang Nabi sebarkan? Apa benda yang Nabi sampaikan? Ada 3. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, eratkan silaturahim yang dah terputus. Yang ketiga, jadilah ummah Rabbani. Tu tema tahun ni. Jadilah ummah Rabbani. Tang mana yang 3 tu? Nombor 2 di awal adalah berkasih sayang. Sebarkan salam, kata Nabi. Bila jumpa orang, sebarkan salam, sebarkan kebaikan, berilah kasih sayang pada orang. Dengan cara bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Pergi ke rumah orang, Assalamualaikum. Bila hantar mesej ke orang, Assalamualaikum. Apa-apa nak tegur orang, Assalamualaikum. Mendoakan dia, dia doakan balik. Bagi ucapan salam. Nabi kata, nak dah aku ajarkan pada kamu satu benda yang ringkas. Tapi bila mana kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Nabi kata, sebarkan salam di antara kamu. Afsyus salam bainakum. Bagi salam. Hebat betul. Itu nombor 1. Nombor 2, yang ada untuk menyebarkan kasih sayang adalah Nabi kata, wa at'imut ta'am. Bagi orang makan. Bila mana kamu ni bagi orang makan, akan terpaut rasa kasih sayang. Kita bawa makanan, kita share dengan orang. Kita ada masak lebih, kita share dengan orang. Bila mana bagi makan, orang akan timbul rasa sayang, kasih pada kita. Yang ketiga itu adalah bertautnya silaturahim yang tak terputus. Nabi kata, sambung silaturahim. Sambung silaturahim sebab apa? Dah tahu mana-mana tempat pergi, mana-mana tempat datang, pasti akan ada orang yang berputus silaturahim. Walaupun tak bergaduh, walaupun tak bertumbuk, tapi ada yang bermasa muka. Nabi kata, sambung silaturahim. Tuan-tuan, ada orang duk tanya, dia kata, pasal apa kita punya surau, pasal apa kita punya masjid tak ramai orang? Kita tanya, mana-mana tempat pi pun ramai orang tanya. Dia kata, pasal apa orang tak mau datang? Kalau datang pun sembahyang Jumaat, kalau datang pun tarawih. Kalau datang pun ada program besar-besar, tu ramai datang.
Tapi bila mana tak ada apa-apa, tak ramai datang. Pasal apa? Dia kata, kita pun yang duduk di dalam pun kita tanya, pasal apa tak ramai datang? Aku pelik dengan mereka ni tak mau main. Mereka ni jenis tak mau sembahyang jemaah kan? Kita tanya pada orang yang tak mau datang. Sebenarnya soalan tu jangan letak awal. Dia ada 3 soalan. Yang soalan kenapa orang tak nak datang, dia letak nombor 3. Soalan paling hujung sekali. Dah tak ada apa nak tanya, baru tanya soalan tu. Dia patut ada soalan lain di depan. Kalau tuan-tuan ada soalan nak tambah, boleh tambah. Tapi dia ada soalan 1, 2, baru tanya kenapa orang tak nak datang. Dia mula-mula patut tanya, apa kita buat untuk tarik orang datang? Kita duduk di surau, kita duduk di masjid, orang jenis tak suka mai, kita kena buat sesuatu untuk tarik orang datang. Tanya pada diri kita, apa kita buat untuk tarik orang datang? Kita pengajian kadang-kadang tak ada, sambutan majlis hari besar-besar tak ada buat apa-apa, untuk budak-budak tak ada buat apa. Semua tak ada buat apa-apa. Mai semayang, habis semayang balik. Mai semayang, habis semayang balik. Tu orang jadi tak gemar nak datang. Dia pun pergi ke tempat lain. Kita fikir, apa aku buat untuk tarik orang datang? Lepas tu kita bincang sama-sama kita, semua benda kita dah buat, macam-macam program kita dah buat. Pun orang tak datang. Tanya pula nombor 2. Apa kita buat sampai orang tak mau datang? Tadi kita tanya apa yang kita kena buat supaya orang datang. Yang kedua tanya apa kita buat sampai orang tak nak datang. Orang jenis tak suka nak mai. Sebab salah satunya adalah di dalam kita suka memutuskan silaturahim. Bergaduh je. Pasal benda-benda kecil bergaduh. Benda-benda besar apa lagi? Pasal aircon, kipas bergaduh. Pasal bil elektrik bergaduh. Pasal cara nak susun kerusi di luar pun bergaduh. Hei, macam-macam. Sebab tu bergaduh. Orang jadi tak suka nak main. Orang kata, malas aku main. Aku main lagi, aku bergaduh kali. Biar aku duduk di rumah dia. Semayang di rumah. Kawan kata, semua main di rumah. Dia tak mau main. Tak mau, malas main. Aku semua di rumah. Daripada subuh membawa ke isyak, semua mayang di rumah. Jumaat pun di rumah. Semua di rumah. Sebab jenis tak suka main. Sebab orang gaduh di dalam. Dan di antara benda juga yang menyebabkan orang jenis tak suka nak main. Sebab bila mana ada orang yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid surau, kita jenis perangai jahat. Tu kata tak ada akhlak tadi. Perangai jahat. Bila mana orang baru datang, first time datang, kita tengok atas bawah, kita tengok. Kita tengok, mimpi apa mai? Oh tu. Tanya macam tu. Patut puji tu. Baguslah anda datang. Ni mimpi apa datang? Oh, tahu. Sebab ada makan kan hang datang kan? Kalau tak ada makan tak datang kan? Agak-agak esok dia mai lagi tak? Mana mai dah. Dia mai betul-betul nak semayang, tiba-tiba no kita buat lagu tu. Tak mai dah. Patut kita puji dah. Budak-budak datang kita layan habis baik. Sebab tu dulu saya pesan mana-mana tempat saya pergi, kalau ada budak-budak datang, bila mana dia bising, nasihat bukan marah. Bila mana ada dia bising, dia berlari, nasihat bukan pergi tampar, bukan tengking. Bila mana dia berlari, kita pergi tengking, kita pergi marah, bawa penampar, dia tak minat nak main. Habis tu Ustaz, takkan tak boleh nasihat? Nasihat boleh, siapa kata tak boleh? Pergi panggil dia, jangan lari. Main sini. Pergi pegang dia, puji-puji dia sikit. Bagus ha. Oh, budak-budak ramai sini, hang yang sampai. Bagi dia RM1 ke RM2 ke, suruh pergi beli coklat. Dah habaq kat dia. Kalau nak datang, jangan lari-lari. Duduk elok-elok. Bisiklah elok-elok. Ini maki, buah penampar, jerit-jerit marah. Bila marah anak dengan ayah-ayah sekali kita marah. Oh, dengan ayah-ayah tak main kali. Bisik elok-elok. Sebab dia tu, kalau lagi kita suatu hari kita dah tak larat nak main, kita dah tak larat jadi AJK, jadi orang yang mentadbir masjid surau, tak budak-budak tu pula ganti masa depan. Tapi kalau bila mana dia kecil, kita dah buat macam itu, dia tak mau main dah. Main-main sekali main kena buh penampar belakang, melekat 5 jari kat belakang, merah melekat. Sampai umur tua ada lagi melekat jari merah kat belakang. Tangan tok siap melekat belakang. Pi sembang kedai kopi, kawan tanya, "Hang tak mau main masjid surau ke? Aku tengok hang tak pernah main pun." Dia kata, "Aku tak mau main. Dulu masa kecil aku main, masa umur 7 tahun, tok siap tu penampar aku melekat merah belakang. Dia selak ada lagi kat belakang." Lepas tu sekarang ada kedai kopi, dia duduk tiap-tiap waktu.
Daripada pagi sampai ke petang, orang pergi sembahyang, dia ada di situ. Main duk mendang, tolak tarik. Satu hari 4 kali haji. Orang ni 40 tu kumpul duit pergi haji, tak dapat-dapat. Dia sehari 4 kali. Oh, seronok dia. Sebab kita, ada yang bergaduh, ada yang bising-bising, ada yang suka marah orang tak suka main. Lepas tu kalau kita baik perangai orang tak main agak, baru tanya pasal apa orang tak mau main agak. Baru betul. Ini terus tanya pasal apa orang tak nak datang. Baik, balik pada tadi. Yang nombor 3 tu Nabi kata, sambung silaturahim. Dan yang keempat, apa dia tanda-tanda ummah Rabbani itu adalah bila mana Nabi kata, sallu bil lail wan nasun niyam. Solat di malam hari tak kalau orang lain sedang tidur. Waktu doa mustajab, waktu yang paling indah bila mana nak cari peluang untuk bersunyi-sunyi, waktu yang paling baik bila mana nak dapatkan idea. Sebab tu bangun sepertiga malam, fikirkan macam mana nak selesaikan masalah. Siang-siang bising banyak, siang-siang hasutan banyak. Bangun sepertiga malam, waktu orang tengah tidur, waktu tu fikiran dapat fikir yang baik-baik saja. Baik, itu yang kedua. Apa hakim tu sebut, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu tengok orang lain sibuk memperbaiki zahir, maka kamu sibukkanlah diri kamu memperbaiki batin, akhlak dan juga hati, perbaiki. Yang ketiga, hakim tu kata, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu tengok orang lain sedang mencari salah orang, maka kamu sibukkanlah diri kamu mencari salah kamu. Bukan mencari salah, tengok salah kamu. Kita duk nampak orang perhati salah orang lain. Oh, dia tu salah, dia tu salah. Oh, dia ni salah. Oh, dia tu lah salah. Kita duk tengok orang macam itu je, duk cari salah orang, duk sebut salah orang. Tapi kita ni yang faham, kita fikir kat mana salah aku. Sebab tu di antara tanda-tanda orang yang baik kehidupan, bila mana dia ni ada satu benda yang jadi dalam hidup dia, apa-apa pun dia akan fikir dia dulu. Dia akan tengok diri dia dulu. Apa sebab benda ni jadi? Dia tak salahkan orang dulu. Dia tengok diri dia dulu. Apa sebab benda ni jadi? Macam kita, anak kita jadi degi, anak kita jadi nakal, jadi tak elok perangai. Adakah terus nak salahkan dia? Belum tentu. Tengok kita dulu. Apa sebab sampai anak aku jadi lagu ni? Apa sebab sampai anak aku jadi perangai teruk lagu ni? Mungkin dulu aku perangai teruk dengan mak ayah aku, Allah balas di atas dunia. Sebab di antara dua benda, dua dosa, ya Allah bayar cash atas dunia. Tak bayar tunggu hari kiamat, Allah bayar cash atas dunia. Nombor 1, zina. Nombor 2, dahaka dengan mak ayah. Dua dosa, Allah bayar cash atas dunia. Atas dunia dah dapat dia punya azab. Mungkin sebab kita dulu dahaka pada mak ayah, ataupun kita juga kadang-kadang tak bagi masa pada anak-anak sampai dia tak tahu nak mengadu pada siapa bila mana ada masalah. Dia pergi cari salah kawan, dia pun rosak dengan kawan dia, kita pula salahkan dia. Patut kita fikir dulu apa sebab. Zaman sekarang kalau anak-anak balik bawa keputusan periksa, agak-agak kita marah siapa kalau anak tak pandai. Bawa keputusan balik, tengok. Mana keputusan tengok? Minta-minta anak bagi, nah. Tengok, tak ada. Oi, E banyak, D ada 1, C tak ada langsung, B ada 1 melekat, A lagi tak ada. Hang ni pergi sekolah buat apa hang ni? Marah. Lepas tu bila tengok macam tu dia sebut, cikgu tak pandai ajar ni, cikgu salah. Tak pun dia kata ni pengaruh kawan ni, kawan pula salah. Tak pun dia kata hampir ni tak belajar ni, hampir bercinta ni, budak tu pula salah. Dia ada salah, dia tak ada. Jarang lah, bukan jarang. Tobat tak pernah jumpa orang yang anak keputusan bawa balik tak elok. Ya Allah, keputusan minta maaf, mak salah. Mana ada. Kalau keputusan tak elok, ya Allah, mana dia? Tak ada langsung minta maaf lah. Ayah tak ajar kamu. Mana ada orang macam tu? Yang ramai orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah, orang ni salah. Beza dengan perangai ibu kepada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri satu nama besar yang bila mana kita duk cari kata-kata hikmah, nama dia banyak agak keluar. Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri bila mana dia balik dari mengaji, mak dia akan tanya. Mak dia kata, wahai Sufyan, 10 benda yang kamu belajar pada hari ini, berapa yang menyebabkan kamu ingat pada Allah? Dan daripada 10 benda kamu belajar pada hari ini, berapa yang menyebabkan kamu jauh pada Allah? Kalau satu
Kalau ada satu daripada 10 benda yang kamu belajar pada hari ni menyebabkan kamu jauh pada Allah, mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Dia kata dia nak cek apa dia bagi anak dia makan. Bukan dia kata, kalau ada satu daripada 10 yang kamu belajar pada hari ni menyebabkan kamu jauh pada Allah, mak nak cek balik. Macam mana cikgu mengajar? Mana ada. Dia kata mak nak cek balik macam mana apa mak bagi kamu makan. Dia cek dia dulu. Sebab tu dikatakan tadi, orang duk cari salah orang. Kamu jadilah orang yang memikirkan apa salah kamu sampai satu benda tu jadi. Kadang-kadang kita duk tanya, pasal apa hidup aku susah, pasal apa hidup orang lain senang, pasal apa hidup aku macam ni, pasal apa hidup orang lain seronok. Kita duk tanya, sampai hari ni tak dapat jawapan. Rupa-rupa dia Allah dah tulis dalam Quran, dah bagi dalam Quran jawapan. Apa sebab ada orang hidup senang, apa sebab ada orang hidup susah. Tak pergi balik boleh rujuk, takut-takut saya salah sebut, balik nanti boleh rujuk surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Boleh buka surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Ada 3 sebab mengapa hidup orang senang, ada 3 sebab mengapa hidup orang susah. Kata Allah, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. 3 sebab kenapa hidup orang ni jadi senang. Yang pertama, dia ni manusia yang suka bagi. Suka bagi. Tangan ni ringan. Jenis panjang tangan, ringan tangan. Panjang tangan ni ada 2. Satu mencuri, satu lagi mana-mana ada orang nak minta apa-apa, tangan dia dulu sampai. Tangan panjang yang baik. Panjang tangan, ringan tangan. Suka bagi. Pantang ada orang sebut apa-apa minta, tangan dia dulu bagi. Kadang-kadang dia tak berapa ada pun, tapi dia bagi ke. Orang yang suka bagi. Orang macam ini Allah janji mudah hidup dia. Rezeki mudah masuk, apa-apa semua baik-baik senang masuk. Orang yang suka bagi. Yang kedua, orang yang bertakwa. Yang bertakwa sungguh-sungguh, takut pada Allah, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, nescaya kehidupan akan jadi mudah dan baik. Dan yang ketiga, apa sebab hidup jadi mudah? Adalah kerana dia manusia yang wasaddaqa bil husna, membenarkan benda yang baik dan dia suka benda baik. Kadang-kadang dia ni tak boleh buat, tapi dia suka orang buat. Dia nak ceramah tak erti, cakap pun dia tak apa boleh. Tapi dia suka orang ceramah. Orang bagi ceramah dia suka, orang dengar ceramah dia suka. Dia siap belikan mikrofon baru dekat masjid surau sebab dia suka tengok orang ceramah. Dia nak bagi tak erti, tapi dia suka. Ini pun orang yang dimudahkan urusan hidup. Suka benda baik. Habis tu Ustaz, yang jenis hidup jadi tak berapa okey, tak berapa elok, tak berapa senang. Sebab apa? 3 juga. 3 juga sebab dia. Dia satu, bakhil. Yang kedua, merasa kaya. Dan yang ketiga, wa kazzaba bil husna. Bakhil, merasa kaya. Dan dia ni tak suka benda baik. Mendustakan benda baik, tak suka benda baik. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan jalan hidup dia untuk jadi susah. Loh, patutlah. Satu, bakhil. Saya Zat bukan bakhil, tapi kedekut ya. Boleh ke kedekut ya? Dia kedekut dengan bakhil, dia ni adik-beradik, tapi agak jauh sikit beza dia. Ada orang kata bakhil dengan kedekut sama. Tak sama. Dia beza. Saya bagi contoh. Apa makna bakhil, apa makna kedekut? Saya ada air, dia nama spritzer, natural water, mineral water. Saya ada air. Kalau orang tu kedekut, dia aja boleh minum, orang lain tak boleh. Tu nama dia kedekut. Orang minta dia takkan bagi. Tu namanya kedekut. Tapi zaman-zaman Covid ni janganlah share-share air pula. Minum-minum seorang sudah. Kan? Tu zaman lain, tu cerita lain. Dia ada air, dia seorang je boleh minum, orang lain tak boleh minum. Tu nama dia kedekut. Tapi kalau bakhil, dia ada air, dia tak boleh minum, orang lain pun tak boleh minum. Dia ada air, dia simpan je air tu. Tak minum ke? Tak, aku simpan, aku letak tepi. Saya tak minum ke air tu? Tak, aku tak boleh minum, aku simpan je air ni. Ni nama dia bakhil. Dia manfaat benda, dia tak boleh dapat, orang lain lagi tak boleh dapat. Nama dia bakhil. Apa yang dikatakan bakhil dunia ni, bakhil akhirat ni? Bila mana atas dunia, dia buat sesuatu benda, dia keluarkan sesuatu rezeki yang Allah bagi pada dia. Atas dunia nampak untuk orang, tapi di akhirat dia punya.
Tu pun dia tak mau buat. Dia keluarkan sesuatu untuk manfaat diri dia sendiri pada hari akhirat. Dia tak mau buat. Itulah nama dia bakhil. Pelik orang lagu ni. Yang kedua, merasa kaya. Dia jenis apa-apa, dia tak kisah. Dia tak minta pada Allah. Dia tak ingat pada Allah pun. Ni nama dia manusianya merasa kaya. Merasa kaya. Paling mudah nak tengok orang yang ada ciri-ciri manusia yang merasa kaya adalah bila mana dia ni tak mau berdoa. Habis sembahyang tak berdoa, apatah lagi di luar, apalagi jauh, tiba-tiba nak berdoa lagi tak ada. Jenis tak mau berdoa. Sebab tu pelik kalau jumpa orang yang dia boleh sebut, aku tak tahu nak minta apa. Aku tak tahu nak doa apa. Belajar untuk didik diri supaya sentiasa ada je doa untuk Allah. Ada je doa nak dipohon. Habis-habis tak ada pun, ya Allah, bagilah aku sihat, bagilah rezeki mudah masuk, bagilah kebaikan dunia akhirat. Bubuh boleh asalkan ada, jangan tak ada. Kalau habis blank ni, aduh apa nak doa ni, tak ada apa terfikir ni, bubuh ya Allah. Macam mana semalam, macam itulah hari ni, ya Allah, amin. Bubuh asal ada. Sagi buat sungguh lagi, ya sudah, kan boleh. Kadang-kadang kita ni bila sebut apa, orang ikut saja. Nak lagi pendek, ya Allah, macam biasalah, ya Allah. Malaikat kata hang biasa pun tak berdoa. Macam biasa. Walaupun sikit janji ada. Doa. Dan yang ketiga, kenapa hidup jadi susah adalah sebab dia ni tak suka benda baik. Bila mana orang buat benda baik, dialah halang nombor satu. Bila mana orang buat benda baik, dialah marah nombor satu. Azan subuh pun dia marah. Dia orang azan subuh, dia main surau, maki. Dia kata, Tok Bilal, saya ni bukan nak marah ke apa, bukan nak marah, bukan nak gaduh lah, tapi nak bagi tahu lah, kalau azan tu dalam surau je tak boleh. Dia tak bagi keluar. Dia kata kalau azan tu dalam surau je tak boleh ke? Panggil orang dalam surau dah orang tu dah main, nak panggil apa lagi? Orang azan di luar nak bagi tahu, oi, waktu dah masuk, mai sembahyang, hayya 'alas solat, hayya 'alal falah, mari sembahyang, marilah kita berjaya sama-sama. Orang azan kat luar dia marah. 3 hari tak tutup-tutup mic, dia kata, naik dia panjat menara, dia potong wire mikrofon. Pop, dia potong wire speaker. Turun, kena sambat peti, kena elektrik, hangit kau tu jatuh ke bawah. Orang balik sembahyang subuh, orang kata, no, wujud lagi orang minyak. Engkau orang minyak. Jiran sebelah hangit. Kena azab awal-awal. Kena potong pula benda tu, ya Allah. Tak suka. Sebab tu ada orang yang mana bila mana kita buat pengajian, dia marah. Dia kata, oi, mereka tiap-tiap hari ada kuliah hebat sungguh mereka ni. Aduh, setahun sekali tak boleh ke? Dia nak setahun sekali Oi, mereka ni tiap-tiap satu Ahad cuti umum ada kuliah subuh mereka ni. Aduh, bila mana tak ada peruntukan, marah, tapi buat kuliah hari-hari, marah pula. Dia jenis tak suka. Orang buat benda baik, ada je tak suka. Sebab tu kata Allah, hidup dah jadi susah sebab 3 benda tadi. Buang kalau ada. Balik kepada yang di awal kita sebut, rasa sempat 3 je ni. Ada lagi 3 tu kita sebut sekali lalu je lah. Dia kata bila mana jadi sesuatu, tengok di mana salah kamu. Jangan cari salah orang je. Tapi bila mana dah cari salah sendiri tu, bila mana dah jumpa, jangan merasa baik pula. Sebab dia ni bila mana dia tengok salah sendiri, oh macam ni. Lepas tu bila dia faham, dia merasa diri dia baik pula. Tu satu masalah juga. Merasa diri baik. Dia tengok, dia pula rasa, kat sini paling baik aku ni. Dia yang suruh paling awal, oh aku paling bagus. Dia pergi tempat kerja paling awal masuk kerja, dia kata, oh aku pekerja paling bagus. Bila mana buat kerja jadi satu-satu kerja, dia kata, oh hebat aku ni. Sentiasa dia je baik. Bukan tak boleh merasa baik, tapi jangan terlampau sangat. Sampai merasa diri baik, lalu memperlekehkan orang lain. Start bila orang tu jadi jahat? Bila mana orang itu jadi jahat? Adalah bila mana dia mula merasa dirinya baik. Benda yang tuan-tuan boleh ubah pada tahun ini sepenuh sambutan Mak Hijrah masuk tahun baru adalah tolong ubah diri yang selalu merasa baik kepada jom sama-sama jadi baik. Duk rasa baik je hidup.
Orang yang rasa baik inilah, bila mana dia rasa baik, dia akan datang satu sifat tak boleh ditegur. Orang nak tegur dia tak boleh. Tok Bilal dia azan salah sebut tu. Dia tak boleh sebut itu panjang sangat, tak boleh, pendek tak boleh, dia jangan hantar lagu tu. Lepas tu sebut tu kena betul. Kan? Kalau alif sebut betul-betul, bunyi alif lagu mana. Kalau bo bunyi betul-betul lagu mana. Azan kena betul, jaga dia punya panjang pendek dia kena jaga. Kena tegur macam itu, merajuk. Tiap-tiap kali azan, kalau azan tu pukul 4.30, 4 suku dia dah masuk dalam bilik azan. Dia kunci pintu, dia tak bagi orang kacau. Dia azan, tak boleh tegur. Tegur kali kedua dia kata, siapa nak tegur aku? Aku duduk sini dah 40 tahun tau. Aku duduk sini paling lama tau. Aku paling legend sini tau. Siapa nak tegur aku? Aku makan garam dulu bala. Ada. Sebab tu kata Qadi Fudail Ibn Iyad. Dia kata, kamu nak tahu tak tanda-tanda manusia itu manusia baik? Tanda-tanda manusia baik adalah dia ni manusia yang selalu menasihati dan ingin dinasihati. Dia tak sebut satu, dia kata dua. Selalu menasihati dan ingin dinasihati. Yang ramai hari ni selalu menasihat. Bila mana dinasihat, marah. Sebab tu benda yang paling orang suka bagi tapi tak suka terima. Jawapannya adalah nasihat. Orang suka bagi tapi nak terima payah. Hang tak boleh macam ni, hang kena macam ni, ni aku nak nasihat hang ni. Tapi bila mana dia kena nasihat, tarik muka, merajuk, masam muka. Bukan orang marah, orang nasihat, merajuk. Ada lagu tu. Tu tanda-tanda dia tak lengkap sifat baik. Tadi saya ada kata berkenaan dengan anak degi, ataupun kita boleh kait dengan isteri degi, ataupun boleh kait dengan suami degi, ataupun ada keluarga hak degi. Tuan-tuan saya bagi tips, kita belajar, kita kongsi lah. Kan? Nanti balik boleh tengok dalam Quran, surah Taha ayat 55. Di situ ada surah yang saya baca di awal tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Surah Taha ayat 55 ni adalah satu ayat yang mana dibaca oleh Sa'id ibn Zubair bila mana dia jumpa dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Doa ni, ayat ni adalah untuk menurunkan ego, melenturkan kemarahan dan nak membuat hati orang yang tengah panas jadi sejuk. Dia surah Taha ayat 55. Boleh baca. Kalau tuan-tuan nak pergi jumpa orang, nak masuk interview kerja ke, takut. Selain tuan-tuan baca Fatihah 7 kali untuk mendatangkan keyakinan, tuan-tuan juga boleh baca surah Taha ayat 55. Mungkin berkat kita baca, Allah bagi kepada orang yang nak interview kita tu, jadi okey sikit perangai dia, tak ada marah-marah, tak ada tengki-tengki. Kak pun kita nak pergi jumpa orang, orang tu nak marah pada kita. Kita baca, niat, yakin pada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan kemarahan dia, jadi elok sikit bila mana bercakap. Marah tetap ada, tapi dia jadi elok bila mana bercakap. Tak ada maki-maki, tak ada tengki-tengki. Boleh juga nanti balik kita kongsi pada isteri kita, bila mana nak masak nasi, selain daripada selawat kepada Nabi, sambil duk basuh beras tu. Basuh beras, sambil duk basuh beras. Kan? Biasa tengok tak isteri basuh beras? Ataupun siapa-siapa basuh beras, biasa tengok tak? Basuh pakai mesin basuh, bukan? Basuh pakai tangan. Basuh beras, baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepas tu selawat 3 kali, lepas tu tambah dengan doa petua orang dulu-dulu. Basuh, ya Allah, kau lembutkanlah hati orang yang makan nasi ini seperti mana kau lembutkan beras menjadi nasi. Baca. Mudah-mudahan berkat pada tu, mudah yang makan tu dia terima nasihat, hati jadi elok, dan bila mana ditegur, mudah diterima. Baik. Dan ada 3 yang dihujung. Yang pertama tadi, bila mana tengok orang banyak buat amal, kita sempurnakan amal. Yang kedua, bila mana tengok orang duk sibuk memperbaiki zahir, maka kita kena sibuk memperbaiki batin. Yang ketiga, bila mana kita tengok orang lain sedang sibuk mencari salah orang, maka kita sibukkan diri kita mencari di mana silap kita. Yang keempat, bila mana kita tengok manusia sedang sibuk mempersiapkan bekal untuk dunia,
maka kita siapkanlah bekal untuk akhirat. Duk siapkan bekal untuk dunia, tapi terlupa bekal untuk akhirat. Saling memperingati antara satu sama lain dan ingatkan diri kita. Apa yang patut kita ingatkan untuk diri kita adalah, kamu tak tahu apa nama kamu esok. Selalu ingat benda tu. Kita tak tahu apa nama kita esok. Apa pula tak tahu? Nama saya hari ni Azrin. Itu Azrin lah. Apa pula esok lain? Mana boleh. Kita tak tahu apa nama kita esok. Hari ni mungkin Mat, esok si Mati. Hari ni mungkin Din, esok jenazah. Hari ni mungkin Dola, esok Allah yarham. Boleh jadi. Kita tak tahu apa nama kita esok. Jadi bila mana tak tahu, orang itu akan jadi sentiasa bersiap sedia. Kata Al-Hasan, dia pesan dalam kitab apa nama bimbingan mukmin. Dia sebut, dia kata, setiap orang ni dia ada hela nafas. Dia ada nafas. Setiap kali bangun tidur pagi, dia akan dapat tarik nafas turun naik, turun naik. Jadi dia kata setiap amalan dia bergantung pada nafas. Kalau terhenti nafas, maka terhentilah segala amalannya. Tapi selagi mana masih lagi dikurniakan nafas, buatlah amalan sebaik mungkin. Sebab yang tu nanti amalan tu lah nak dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita siapkan bekal dunia, bekal akhirat itu kena ada. Dan yang kelima, kamu tengok orang lain sedang sibuk memperbanyakkan buat amal ibadat sunat. Kamu duk tengok orang banyak melakukan yang sunat-sunat. Bagus. Orang duk buat hak sunat-sunat, bagus. Tapi kamu selesaikan apa wajib yang tertangguh. Duk semayang sunat banyak, semayang fardu tak qada lagi. Duk puasa sunat banyak, puasa nazar, puasa hak ganti tahun lepas tak ganti. Duk sedekah banyak, zakat tak payah. Duk tolong orang di luar rumah, hak family sendiri dia anak tiri kan. Dia ada benda hak sunat-sunat kita buat bagus, tapi ada wajib yang tertangguh, selesaikan dulu. Dan yang terakhir kata hakim tersebut, bila mana kamu duduk di satu tempat ramai orang, dia sedang mencari redha makhluk, maka kamu sibukkanlah diri kamu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duduk di tempat tu, duduk dengar nanti apa orang kata, nanti apa orang kata. Kalau kita buat macam ni, nanti apa orang kata, nanti apa orang kata. Dia nak kenduri, anak dia nak kahwin. Dia dah sewa siap dah PA system, nak buat karaoke malam-malam. Lepas tu orang kata, tak usah lah karaoke. Kalau pasal lagu hak elok-elok sudah lah. Ini karaoke hang panggil joget sana, joget sini, melalak sana, melalak sini. Tak payahlah. Lepas tu dia cancel PA system. Lepas tu main pula seorang penasihat 25% jahat semua. Main pula. Han tak ada ke nyanyi-nyanyi, tak ada ke karaoke tak ada ke? Dia kata tak ada, tak payah. Membazir lagipun tak bagus. Ada joget-joget nyanyi-nyanyi melalak-lalak tak bagus. Ni kuno sungguh lah. Hantar tak kalau kenduri kahwin tak ada lagu-lagu, tak karaoke ni. Ni buat kenduri kahwin ke kenduri tahlil? Dia kena ada lagu. Kalau hang tak mau bayar, aku boleh sponsor. Oi, bagus kawan ni. Bukan orang tak mau, boleh pasal lagu boleh, tapi lagu hak elok-elok. Selamat Mengantin Baru, elok-elok sikit lagu. Itu okeylah juga. Ini melalak, siap ada nyanyi pula, pakai ketak berjoget pula. Itu tak mau kan. Kita hari yang penuh bahagia, nak menyatukan dua jiwa. Tiba-tiba awal-awal dah ada dosa dia, itu rugi kan. Duk cari redha makhluk, redha Allah diketepikan. Nak buat apa-apa dalam hidup, semua tengok. Nanti apa orang kata, nanti apa orang kata. No, Allah kata apa, kita lupa nak tengok. Jadi 6 perkara itu dipesankan oleh hakim tersebut. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada hidup kita. Sempena kita masuk pada tahun baru, kita pun terfikir apa benda yang nak diubah. 6 perkara tadi boleh masukkan dalam benda yang kita nak ubah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tutup setakat itu. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah.
Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala, wabak, bencana dan perkara yang tidak diingini yang dapat menggusarkan hati kami ataupun mendatangkan kesedihan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami diri yang sentiasa mengimarahkan rumahmu, golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih gurau senda. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah berjumpa lagi di lain masa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.